Kerajaan mengambil langkah proaktif dengan memperluas usaha bagi membendung kes gangguan seksual. Ini termasuk memupuk kesedaran masyarakat, mempercepat bantuan serta mewujudkan persekitaran selamat kepada mangsa. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam juga mahu Tribunal Anti Gangguan Seksual diperluas pelaksanaannya. Ini penting untuk meningkatkan akses kepada keadilan serta pelindung lebih efektif kepada mangsa. Beliau berucap merasmikan penutupan program Kembara Kasih Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM 2025 di Kompleks Sukan Tawau. Setakat suku pertama tahun ini, 214 kes gangguan seksual direkodkan dengan 5 daripadanya berlaku di Sabah. Sementara itu, Timbalan Ketua Setiausaha Operasi KPWKM, Farah Adura Hamidi memberitahu lebih 10,000 rakyat Sabah mendapat manfaat menerusi 34 program yang dilaksana sepanjang Kembara berlangsung. Program Kembara Kasih KPWKM 2025 telah menjelajah ke 6 daerah iaitu Tuaran, Papar, Pinampang, Lahadatu, Kunak dan Tawau. Pertandingan Manangon, Monusuyan dan Roysol 2025 wadah terbaik memperkukuh penguasaan bahasa ibunda dalam kalangan generasi muda. Dalam masa sama memperlihat usaha memelihara dan mengembangkan bahasa ibunda terus menunjukkan hasil memberansangkan. Jadi kita merasa bangga dan kita juga ada perasaan yakin bahawa bahasa ibunda kita akan dapat kita pelihara dan kembangkan dengan penyertaan lebih ramai lagi budak-budak kita dalam pertandingan serupa inilah. Beliau bercakap kepada media selepas merasmikan pertandingan tersebut di Hong Kong Keisaan KDCA Pinampang. Pertandingan Manangon, Monusuyan dan Roysol adalah pertandingan bercerita dan pidato dalam bahasa Kadazan Dusun. 176 peserta terdiri pelajar sekolah rendah dan menengah seluruh negeri menyertai pertandingan ini. Pelan strategik bagi menambah baik fasiliti klinik kesihatan Tangkarason Paitan sedang dilaksana. Ini bagi memberi keselesaan kepada petugas dan pesakit yang menerima rawatan di klinik berkenaan. Kita dapat membina semula baru. Sekarang beberapa prasarana yang perlu ditingkatkan seperti bakalan air. Bila dia baru mesti ada penambah-penambahbaikan yang perlu diselesaikan. Dato' James yang juga Adun Sugut memberitahu demikian kepada pemberita. Sementara itu, Pegawai Daerah Paitan Joloning Jo Majambu memberi jaminan pihaknya sedia bekerjasama dengan agensi terlibat bagi memastikan operasi klinik berjalan lancar. Untuk kita menangani masalah kekurangan air dan kita punya pendekatan ialah kita meminta kepada Jabatan Air untuk menyediakan bakalan air yang mencukupi. Di samping kita meminta bantuan kepada syarikat swasta untuk menghantar air ini ke Pusat Kesihatan Tangkarason. Klinik Kesihatan Tangkarason Paitan yang musnah terbakar pada Februari tahun lalu mula beroperasi di bangunan baharu awal Mei ini. Bangunan baharu tersebut dibina hujung tahun 2024 dengan kos 1.3 juta ringgit termasuk kuartus petugas kesihatan. Sebelum ini, klinik berkenaan beroperasi sementara di Balai Raya Kampung Tangkarason. Tamu Monggo Remote di Suk kini berwajah baharu selepas dinaik taraf Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA dengan kos RM1.5 juta. Ia kini dilengkapi fasiliti lebih selesa termasuk lampu, stor penyimpanan, bilik air serta pagar keselamatan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Arthur Joseph Kurup yakin dengan kedudukan yang strategik, tamu berkenaan mampu menjadi pusat niaga berimpak tinggi kepada penduduk setempat. Bangunan pasar tamu ini adalah penting sebab yang pertama dia dapat menjana ekonomi khususnya bagi kawasan luar bandar kepada penjajah-penjajah, usahawan agro makanan dan juga petani-petani. Dia dapat meningkatkan bakalan akses kepada sayur-sayuran, buah-buahan, makanan yang segar dan fresh.
Beliau yang juga ahli Parlimen Pensiangan ditemui pemberita selepas merasmikan seterusnya menyerahkan bangunan tamu Monggorimot kepada Persatuan Penjajah. Tahun lalu, Fama telah membina 42 pasar tamu di Sabah termasuk 7 dalam Parlimen Pensiangan. Terdahulu, Datuk Ata menyerahkan peralatan perniagaan kepada usahawan tempatan dan menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Fama dengan Jawatankuasa Penduduk Monggorimot. Daerah Suk kini rancak membangun dengan pelaksanaan beberapa projek, antaranya pembinaan jalan Ketongot, pembinaan SMK Terusmadi serta projek telekomunikasi dan pelancongan. Pembinaan Dewan Masyarakat baharu membakut penilai RM6 juta dijangka siap tahun depan. Apabila siap, ia akan dilengkapi pelbagai kemudahan antaranya gelanggang badminton dan Dewan Makan. Adun membakut Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata ia mampu menampung lebih 1,000 orang dalam satu-satu masa. Saya harap akan memberikan kemudahan apa-apa perayaan termasuk pesta keamatan, Aidilfitri, orang kahwin apa semua boleh pakai insya-Allah. Karena selama ini kita buat acara di luar, Dewan yang lama tidak selamat dulu sudah kita rubuh dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih bagi pihak rakyat di kawasan Membakut ini kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kerana telah meluluskan ini. Beliau ditemui media selepas mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor merasmikan Majlis Pecah Tanah Dewan berkenaan. Terdahulu, Datuk Arifin memberitahu pembinaan Kompleks Sukan Membakut juga telah diluluskan dan akan dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-13. Dalam majlis ini berlangsung penyampaian Watika Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Bongawan dan Membakut serta simbolik penyerahan kunci rumah mesra SMJ. Turut disampaikan bantuan pendidikan negeri Sabah bernilai lebih RM1 juta kepada pengarah pendidikan negeri Datuk Raisin Saidin. Pewujudan Pusat Sokongan Sosial Setempat PSSS amat bertepatan bagi menangani isu berkaitan wanita termasuk keganasan rumah tangga. Ini sekaligus membolehkan wanita lebih terbuka dan bersedia berdepan cabaran. Menurut Adun Kukusan, Datuk Rina Jainal, menerusi pusat sokongan ini, golongan wanita dapat dibantu dari aspek konsultasi dan sokongan terhadap permasalahan yang dihadapi. Sangat kita alu-alukan ya daripada inisiatif daripada Kementerian Pembangunan Wanita dan Kesejahteraan Masyarakat. Perlunya ada mobile program seumpama ini untuk kita lebih dekat dan turun di akar bumi untuk lebih cakna akan keperluan dan permasalahan yang dihadapi oleh wanita-wanita kita pada masa kini. Beliau ditemui media selepas program jelajah PSSS sedengar satu lungbah anjuran Yayasan Kebajikan Negara. Sempena program ini, peserta berpeluang mengikuti sesi kaunseling individu dan berkelompok, rujukan bantuan kebajikan, intervensi serta telekaunseling. Lebih 5,000 orang menghadiri ceramah khas bertajuk Membentuk Keluarga Harmoni yang disampaikan pendakwah terkenal dari Indonesia, Dr. Dasaad Latif di Kompleks Sukan Keningau. Ia bertujuan memperkukuh institusi kekeluargaan dan perpaduan dalam kalangan umat Islam. Selain berbagi ilmu, juga saya datang sebagai saudara semuslim dan saudara semelayu. Dunia Melayu, dunia Islam. Maka kita bersatu dan saya sangat menghormati jemputan ini. Program anjuran Majlis Ugama Islam Sabah MUIS dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS ini akan diteruskan ke Kudat, Pitas, Sandakan dan Tawau. Sukan rela madani bukan sekadar pertandingan atau aktiviti fizikal, sebaliknya refleksi kepada warisan budaya dan ikatan kekeluargaan. Acara sukan diketengahkan juga mampu memupuk kerjasama tanpa mengira kaum, agama dan sosial. Justru Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor mahu acara berkenaan diperkasa bagi memastikan ia tidak pupus selain menjadi tarikan baharu sektor pelancongan. Beliau berucap merasmikan Sukan Rakyat Rela Jelajah Wira Madani sempena Pesta Keamatan 2025. Teks ucapannya disampaikan Adun Pantai Dalit Datuk Jasni Daya. Menerusi program ini, anggota rela bersama penduduk kampung berganding bahu menjayakan acara dipertandingkan.
Ia sekaligus mencerminkan peranan rela bukan sekadar pasukan keselamatan, sebaliknya menjadi pemangkin kepada perpaduan rakyat pelbagai etnik dan agama. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Lydia Yusrina di Kuching. Dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.